Yang pertama sekali, sebenarnya Asra bi'abdihi ini memperjalankan Nabi pada waktu malam dalam peristiwa Isra dan kemudian memperjalankan dalam peristiwa Mi'raj. Mesej nombor satu adalah perjalanan tersebut adalah untuk mengangkat darjat Nabi. Untuk mengangkat darjat Nabi. Baik. Di mana kita faham? Sebab kita nak rasa dalam hati kita bahawa darjat dan kedudukan Nabi itu begitu tinggi. Kita nak letak dalam hati kita dulu. Sebab tu saban tahun kita cerita supaya kita nampak. Sebab kita takut kita bercerita tentang macam-macam benda yang dilihat oleh Nabi, hati kita tak dapat lihat ketinggian Nabi. Nabi cerita macam-macam dia lihat, tetapi tujuannya adalah untuk kita lihat betapa ketinggian Nabi. Sebab tu ketika Nabi sampai ke Masjid Aqsa, Nabi menjadi imam kepada Korea Senangin. Tak kono tu kan. Kepada para Nabi. Bukan ahli Qaryah kita, tetapi para Nabi. Dan manusia terbaik adalah para Nabi. Manusia terbaik adalah para Nabi. Nabi punya makam dan kedudukan tersangat tinggi kedudukannya berbanding dengan kita sebagai orang-orang awam. Tetapi cuba bayang dalam peristiwa tersebut, sebelum Allah jadikan, ada kata riwayat setelah Nabi turun, tak kisah mana pun, tetapi yang pasti berlaku adalah Nabi ditolak oleh Jibril untuk mengimamkan seluruh Nabi-Nabi. Maka mesejnya adalah Nabi kita adalah merupakan Nabi terbaik berbanding seluruh manusia. Itu yang kita patut rasa ketika mana peristiwa Isra. Nabi ni Masya Allah manusia terbaik. Dan kita bersyukur pada Allah sebab kita menjadi umat kepada Nabi terbaik. Menjadi umat mengikut Nabi itu nikmat yang besar. Tetapi kita menjadi umat kepada Nabi terbaik itu nikmat yang tak tahu nak cakap macam mana terlampau nikmat pada diri kita. Maka sebab tu kesimpulan pertama daripada Isra adalah soalan sejauh mana kita merasai syukur kita menjadi umat kepada Nabi Muhammad. Kerana dia adalah sebaik-baik manusia. Makhluk ni tuan-tuan, bukan sekadar manusia, ada jin, ada malaikat. Cuba bayang kedudukan malaikat. Tuan-tuan boleh bayang tak kedudukan malaikat? Muqarrabin, malaikat yang sangat tinggi, mulia kedudukannya di sisi Allah. Tetapi dalam peristiwa Mi'raj, ketika Nabi berjalan dengan sahabatnya Jibril, sampailah ke langit ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha, sampailah di atas Sidratul Muntaha, tiba-tiba ada satu perkataan yang Nabi sampaikan. Perkataan ini, itu adalah perkataan Jibril. Apa kata Jibril kepada Nabi? Andai aku melepasi batas ini, maka aku akan hancur terbakar. Engkau pergilah wahai sahabat. Mesejnya apa tuan-tuan? Sekarang Nabi dah jadi apa sekarang? Lebih baik daripada malaikat. Itu mesej dia. Itu mesej dia. Sebab tu diceritakan perkara tersebut nak bagi tahu bahawa Nabi kita juga adalah merupakan Nabi yang jauh, yang Allah jadikan kemuliaannya lebih daripada Jibril itu sendiri. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah gambarkan supaya mesej tersebut kita dapat. Sekali lagi, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bersyukur. Dan pada malam ni, pada setiap Isra Mi'raj, kita memperkukuhkan aku nak ikut Nabi, nak ikut Nabi, nak ikut Nabi. Jadi sebab tu semua yang dikasih lain, sebelum pergi lebih jauh, maka Isra wal Mi'raj mengajar kita kepada Allah menjadikan Nabi sebagai anugerah terbaik pada kita, supaya kita dapat menjadi orang yang ada contoh pada Nabi. Sebab itulah Allah dalam Quran memuji Nabi. Allah tak puji akidah Nabi wala akidah Nabi seteguh karang di lautan. Allah tak puji ibadah Nabi walaupun Nabi melakukan ibadah sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi Allah puji apa tuan-tuan? Akhlak. Maka sebab tu kita dalam surau ni, apa benda yang paling penting aku nak ikut daripada Nabi adalah akhlak Nabi. Itu kesimpulan tuan-tuan kita kena buat. Ya Allah, rezekikan aku berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, rezekikan aku berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Ramai orang tak perasan tuan-tuan. Okey, jom kita cuba bincang tuan-tuan. Sebab bincang ni dia akan sama dengan ayat tersebut, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi ila akhir ayat. Ada cerita dua masjid.
Ada cerita dua masjid, Isra' Mi'raj, cerita dua masjid. Sebab tu bila Nabi melakukan hijrah, Nabi tak naik Burak tapi Nabi naik Qaswa. Dan ketika Nabi naik Qaswa, Nabi sampai ke Quba, Nabi buat masjid. Ketika dalam perjalanan pada hari Jumaat nak masuk ke dalam, Nabi lakukan solat Jumaat. Sampai hari ini ada namanya masjid itu Masjid Jum'ah. Kemudian Nabi masuk ke dalam kota Madinah, pertama Nabi buat adalah masjid. Maknanya Nabi sampaikan mesej bahawa bagaimana akhlak Nabi itu nak dipadankan dengan masjid. Sebab masjid ni tuan-tuan, ni sekarang ni penting. Sebab sekarang daripada nisfu Sya'ban sampai ke Ramadan, perkara yang terpenting adalah bagaimana kita mengimarahkan dan membangunkan masjid dan surau kita, insya-Allah. Maka saya nak mudahkan saja perbincangan kita. Kalau saya nak tanya pada semua yang saya muliakan, apa yang mesti ada di sebuah masjid? Apa yang mesti ada di sebuah surau? Apa yang mesti ada, tuan-tuan? Apa yang mesti ada? Jamaah, ya. Baik. Boleh tak kalau saya nak ajak tuan-tuan masuk lebih dalam, yang lebih penting daripada jamaah? Ya? Oh, imam lah maksudnya. Oh ya, tak, ya kan ada jamaah imam, tak ada, susah kita kan, masya-Allah, ya. Itu masih lagi dalam batas sama. Kita nak cold press, kita nak lihat ada satu benda yang mesti ada di surau kita. Dan bila kita tahu benda tersebut, kita semua tuan-tuan akan menyumbang untuk perkara tersebut ada di surau kita. Saya minta tuan-tuan kita tengok apa mesti ada. Ya? Solat, kan? Apa dia? Baik. Alhamdulillah, saya dah dengar jawapan tapi dia bagi tabir. Bolehkah saya besarkan? Sebab itulah sebenarnya kadang-kadang satu benda yang jamaah tak nampak. Bahawa kalau orang tanya kita kat masjid, kita refer pada masjid, ilal masjid, kita refer pada Nabi dan ada kaitan dengan akhlak. Semua yang dikasihkan, apa yang mesti ada di sebuah masjid, jawapan spontan, tak payah fikir, kasih sayang. Saya ulang sekali lagi. Andai orang tanya atau kita tanya sebenarnya patutnya apa ada di surau kita ni? Apa yang patut ada di surau kita? Jawapan spontan adalah kasih sayang. Kalau tuan-tuan tak percaya, kita uji sekarang. Kita ada 100 orang jamaah tapi 100 orang tak ada kasih sayang. Apa jadi pada surau kita? Sebab tu ada kan sekarang ni kononnya kita berfikir bagaimana kita nak mengimarahkan surau, kita buat saya terlibat dalam aktiviti ekonomi. Saya mendengar perancangan-perancangan yang bagus, tapi cuba bayang tuan-tuan, kalau kasih sayang tak ada, kita ajak orang surau, orang masjid buat aktiviti ekonomi, apa jadi? Agak-agaknya main duit, tuan-tuan. Maka sebab tu masya-Allah, perjuangan Nabi adalah membina kasih sayang. Dan ini, bila kita sedar, kalau kita tahu apa yang mesti ada di surau azim, kasih sayang, maka setiap orang wajib menyumbang untuk terbangunnya kasih sayang. Bukan kita hanya tunggu orang beri sayang pada kita atau hormat kita, tetapi setiap orang kena contribute untuk kasih sayang. Ini intipati, tuan-tuan. Ramai orang bercerita tentang Isra' Mi'raj begitu hebat, bercerita tentang masjid. Tetapi tuan-tuan, kalau macam tu, rupanya nak terbina kasih sayang mesti dibina di atas asas akhlak. Jom kita bincang sekejap, tuan-tuan. Apa akhlak asas yang kita nak bangunkan di surau kita? Saya salah cakap ke? Macam tuan-tuan tersinggung gaya-gayanya. Tuan mesti kalau salah bagi tahu. Ya. Apa akhlak yang paling asas? Kasih sayang, perpaduan tu dah mula sekali dah, tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih. Betul, saya dapat rasa benda tu. Maknanya bila ada kasih sayang adalah perpaduan. Kalau tak ada kasih sayang, perpaduan tu retorik sahaja. Siapa yang bercakap tentang marilah kita berpadu tapi tak ada pun cerita kasih sayang, itu hanya retorika. Nak bagi sedap dengar. Tetapi takkan berlaku sebab perpaduan hanya akan terbangun daripada
Kasih sayang. Sebab tu rupanya kasih sayang ni bila dia nak bangunkan, kena bina akhlak. Akhlak apa tuan-tuan? Contoh kita nak buat sembang anak beranak ni, apa sebab kita nak contribute, kita nak bagi. Saya datang setiap kali ke surau, saya datang setiap kali ke masjid, saya nak menyumbang kasih sayang. Apa benda yang kita boleh buat? Sebab kasih sayang tu satu idea, tapi dia punya verb, perbuatan dia, fi'il dia apa tuan-tuan? Contohnya, jom kita bincangkan. Ya? Orang pemurah, Masya Allah, asal tanya je terus nak sedekah kan. Memang orang pemurah dia lain tuan-tuan. Tetapi setengah orang tuan-tuan nak sedekah bukan senang. Kita cerita hak senang dulu tuan-tuan. Sedekah ni tuan-tuan kadang-kadang keluar daripada poket kita. Ya Allah, nak tarik hak RM50 tuan-tuan, Parkinson tuan-tuan. Oh, punya susahnya tuan-tuan. Jadi kita cerita hak yang mudah sikit, nanti baru kita cerita hak yang susah banyak. Baik, kita turun bawah sikit tuan-tuan. Memang bagus sebab memang sedekah ni satu keajaiban tuan. Memang sedekah ni satu keajaiban. Saya doa pada Allah, wahai Allah, terutama sebab itulah Nabi bila datang Ramadan, antara amal yang paling menonjol pada Nabi, kata Ibnu Abbas, adalah pemurahnya Nabi. Walaupun Nabi tu macam-macam amal dibuat, tetapi bila bulan Ramadan pemurah. Terima kasih mengingatkan saya, mendoakan, ya Allah jadikan aku pemurah, ya Allah jadikan aku pemurah, wahai Allah. Tapi kan susah. Kita pergi yang lebih mudah tuan-tuan, supaya semua orang boleh contribute tuan-tuan. Ya, salam. Baik, boleh tak kita cuba praktik dua orang? Cuba ya. Tuan-tuan tengok ya. Assalamualaikum. Dah bagi salam. Dah bagi salam. Okey ke? Kalau macam tu. Tak nampak lagi. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum. Ada benda lagi sebelum salam. Apa dia? Senyum. Saya rasa senyum adalah benda paling mudah kan? Tak? Cuba senyum tengok. Tak payah pergi bangun, tegar tubi. Just tarik senyum. Tetapi yang paling mudah pun orang tak nak buat. Umat Nabi Muhammad tak nak buat benda paling mudah. Jangan cerita paling payah. Contoh tuan-tuan, Nabi dalam riwayat ada 17 bilah pedang. Salah satu pedang Nabi bernama Al-Battar. Apa namanya? Oh, mic kita ni memang bagus lah tuan-tuan, Masya Allah. Jarang dapat ceramah yang mic dia bagus. Saya pernah ceramah, dia kata Al-Battar. Kemudian apa? Entahlah ustaz, macam botak pun ada. La Allah, saya kata jauh no tu. Baik. Pada pedang Nabi bernama Al-Battar tertempur 3 kalimat. Ini refer kepada akhlak Nabi. Dan ulama kata, tengok yang pertama apa dia? Ahsin ila man asa'a ilaik, sil man qata'ak, qulil haq walau ala nafsi. Pertama pada pedang Nabi bernama Bakar tertulis apa tuan-tuan? Buat baiklah kamu pada orang buat jahat pada kamu. Hubunglah silaturahim pada orang yang asyik nak memutuskan dengan kamu. Katalah benar, bukan pada orang tapi pada diri kamu sendiri. Tuan-tuan semua yang dikasih lain, senang ke buat baik pada orang buat jahat? Jangan tuan-tuan kata, senang. Kita orang Melayu apa kata? Orang berbudi kita bahasakan dia kan? Orang berbudi pun kita bahasakan tuan-tuan. Cuba bayang sekarang ni buat baik pada orang buat jahat. Orang buat jahat kita balas buat baik. Orang itu akhlak Nabi. Sebab itu kita tak nak cerita. Sebab ulama kata, kalau orang, simple, kalau dia tak boleh jawab 2 campur 2 berapa, jangan tanya dia tentang cos, sin, tangent dalam matematik dan algebra tuan-tuan. Maknanya kalau senyum tak boleh nak buat, tak teringin pun nak buat, datang masjid tak teringin pun, dengar dah bahawa Nabi rupanya akhlak paling asas adalah senyum. Sampai Nabi suruh kita senyum, Nabi suruh kita senyum, tak tergerak lagi nak senyum. Jangan cakap yang susah tuan-tuan. Jangan cakap yang susah. Baik, saya tuan-tuan, kalau pergi ke medan Uhud, medan peperangan Uhud tuan-tuan, antara benda yang saya rasa pilu dalam hati adalah, kita tahu kan perang Uhud Nabi ketika dipantai oleh tentera Khalid Al-Walid yang belum memeluk Islam pada masa itu, Nabi jatuh dalam lubang. Para sahabat kucak-kacir sebab tiba-tiba anak panah yang patut memanah musuh memanah kita. Dan tentera Islam dalam haru biru. Dan kemudian tentera musuh yang dah lari sebab mereka kalah buat kali pertama, tengok rupanya
Panji yang ada di atas Jabal Rumah adalah panji mereka. Mereka hentam dan tentera Islam berpecah pada ketika itu. Nabi jatuh dalam lubang tersebut. Dan saat itu sangat gawat. Dan saat itulah saya sangat rasa terharu dengan sahabiyah, ya, pejuang-pejuang wanita pada masa itu. Nusaibah sebagai contoh. Tapi bukan saya nak cerita tentang itu. Tetapi nak cerita satu benda. Wahai umat Nabi yang berada di masjid ini, di surau ini. Ketika Nabi jatuh, tuan-tuan, suasana huru-hara. Bahkan ketika jatuhnya Mus'ab bin Umair, syahid, orang kafir tengok dan berkata, Muhammad dah mati, Muhammad qad mat, Muhammad qad mat. Lagi goncang orang-orang para sahabat kerana menjangka bahawa Nabi Muhammad telah wafat. Tapi masa itu, tuan-tuan, sahabat wanita yang perempuan, mereka datang untuk menyusun barisan, memekik dan memanggil wahai tentera Islam, duduk di barisan masing-masing. Dan ketika itulah Nabi berdiri. Dan ketika Nabi berdiri, tuan-tuan, kita tahu apa berlaku pada Nabi. Pin baju besi meradap rahang Nabi sampai darah memancut keluar, tuan-tuan. Dan Nabi memakai baju topi besi dan topi tersebut mengokot kepala Nabi. Dan seluruhnya luka dan penuh wajah Nabi dengan darah, janggut Nabi basah dengan darah, dan baju Nabi lencun dengan darah pada masa itu. Dan saat Nabi bangun, wanita-wanita datang untuk mempertahankan benteng Islam pada ketika itu. Dan ketika Nabi bangun dalam lubang dan melihat para sahabat wanita yang datang, apa pertama Nabi lakukan pada mereka? Nabi beri senyuman paling manis yang kata sahabat, kami takkan pernah lupa senyuman tersebut sampai kami mati. Darah tengah memancut, tuan-tuan. Musuh tengah membantai. Dan saat itu Nabi memberi senyuman. Sebab Nabi nak ajar kita satu benda apa, tuan-tuan? Wahai umat aku, senyum itu adalah senjata kita. Senyum itu adalah senjata kasih sayang kita. Maka sebab itulah, kalaulah setara tu Nabi senyum, umat Nabi belum rasa nak senyum ketika kita bersama di surau kita, saya tak tahu apa lagi yang kita boleh buat tentang akhlak Nabi. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ma min syai'in yudha'u fi mizanil abdi yaumal qiyamati athqal min husnil khuluq. Tidak ada benda yang paling berat yang Allah letakkan di atas neraca kita ketika kita ditimbang di hari akhirat lebih berat daripada akhlak mulia. Senyuman adalah akhlak mulia. Kita buat benar-benar. Boleh, tuan-tuan, insya-Allah. Sebab saya yakin surau kita ni bulan Ramadan ramai orang. Saya agak je, tuan-tuan. Saya mengagak je. Agak-agaknya betul ke tak? Maknanya, tuan-tuan, sebab tuan-tuan yang ada ni ialah kekasih-kekasih Allah. Orang-orang rumah Allah yang tak kira Ramadan ke tak Ramadan ke memang datang. Tetapi setengah sahabat kita dia belum kuat macam kita. Maka kita kena bantu dia, tuan-tuan. Apa bantuan kita? Yang sedekah tu nanti cerita tu cerita lain. Kita ni, tuan-tuan, apa bantuan kita pada mereka? Santuni kedatangan mereka. Santuni mereka datang. Ini yang kadang-kadang kita tak rasa ni peranan kita, tuan-tuan. Aku jadi wakil Rasulullah untuk surau aku ni, supaya orang datang kepada rumah Nabi, minal masjid ilal masjid. Aku dah dengar Isra wal Mi'raj, tapi apa kesan pada diri aku? Tetapi aku mesti. Cuma, tuan-tuan, kenapa kita tak boleh senyum? Sekarang kita pergi dalam lagi, bawah kapet dah pula. Kenapa kita tak boleh senyum? Kenapa manusia tak boleh senyum walaupun senyum paling mudah? Ataupun kalau senyum, sama-sama dia aja. Geng dia senyum. Tak geng, tak senyum dah. Geng dia bagi salam, tak geng dia, tak bagi salam. Yang datang tu, tuan-tuan, tak tahu nak cerita apa malam tadi. Malam tadi, tiba-tiba mimpi masuk neraka. Bukan kira, tuan-tuan, orang mimpi ni macam-macam. Dia punya Allah insafnya Allah. Dia punya Allah duduk di taman kita ni dah 20 tahun, tuan-tuan. Tak pernah datang. Tapi bila mimpi masuk neraka datang, tuan-tuan, Masya Allah ya. Carilah balik baju Melayu bulan bintang, hak yang beli teraya tahun sudah tu kan. Pakailah, Masya Allah, carilah kopiah-kopiah songkok, Masya Allah, datang. Sampai ya, tuan-tuan, tak nak nampak muka ni. Nak mati ya, bro. Tuan-tuan, kita tak sedar, tuan-tuan, kita tak sedar kita berdiri di hadapan surau. Aku adalah represent Nabi Muhammad. Aku mewakili Nabi Muhammad untuk tarik orang ke dalam rumah Allah. Dan kalau ini kita boleh letak dalam kepala kita, tuan-tuan, penceramah tak ceramah dah. Ini buat ceramah khusus untuk subuh seperti apa? Jumaat.
Alhamdulillah, satu benda yang sangat bagus. Tetapi tuan-tuan, saya yakin kalau kita senyum pada orang Ramadan nanti tuan-tuan, mereka itu akan lekat. Kenapa? Ya Allah, bestnya kat luar tak ada orang senyum aku dengan ikhlas. Tapi tuan-tuan, kenapa kita tak boleh senyum? Kenapa agaknya? Kenapa ya? Ya. Kenapa? Ya, sebab akhlak lahir dia bermula daripada akhlak batin. Seandainya kita tawaduk, kita boleh senyum pada semua orang. Seandainya kita tawaduk, kita boleh senyum pada semua orang. Kita boleh salam semua orang. Kita boleh sapa semua orang. Tapi kalau dalam hati kita, mungkin dengan sebab kita rasa kita kaya, kita nampak orang lain rendah. Bukan level aku nak cakap dengan dia. Ya, dia senyum pun senyum sumbing kita. Mungkin kita paling berpengaruh, mungkin kita paling berjawatan. Apapun yang kita letak. Lebih malam ni tuan-tuan, ada satu lagi yang saya sangat risau kata ulama. Kadang-kadang dia rasa besar, dia rasa mulia sebab dia paling banyak tahajud. Tak nak senyum kat orang tu. Ni tahajud ni dia banyak baca Quran, sebab tu dia tak nak senyum dengan orang. Ni dosa belakang ni, pendosa belakang ni. Tuan-tuan boleh jadi tuan-tuan. Sebab itu Masya Allah, kita nak sangat Masya Allah. Dengan kita faham minal masjid ilal masjid, maknanya kita nak supaya didik hati kita. Nak didik hati ni tuan-tuan, jangan rasa apapun. Jangan rasa kita lebih mulia daripada sesiapa pun. Dan sebab itu kalau ini kita boleh buang tuan-tuan, saya yakin insya Allah semua orang kita akan santuni. Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad dan dalam riwayat Ahmad dalam Musnad, Tirmizi dalam Sunan, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang beriman itu sifatnya adalah mesra dan mudah dimesrai. Tak ada mulia kata Nabi orang kalau dia tak mulia dan dia tak boleh dimesrai. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita semua yang dah banyak kali sujud, dah banyak kali berzikir, dah banyak berdoa, tujuannya adalah ya Allah, buangkan segala sifat-sifat tersebut dan insya-Allah kita boleh senyum paling ikhlas pada semua orang. Dan kalau kita buat tuan-tuan kecil saja, maka terbenalah kasih sayang. Barulah terbina perpaduan di kawasan kampung kita ni insya-Allah. Lepas tu barulah boleh bagi salam. Saya suka tanya tuan-tuan, salam ni apa hukumnya? Hukum salam, hukum bagi salam. Apa? Macam mana? Saya tak dengar Muslimah dia tu dia. Macam nak cakap tapi macam tak apa nak cakap, tapi susah ke tuan-tuan. Cakap je. Oh, jawab wajib. Bagi? Oh, okey. Yang saya faham lain tuan-tuan. Tengok mata pula, Masya Allah. Kita tambah lagi tuan-tuan, tengok mata pula tu, Masya Allah. Baik tuan-tuan, sebab betapa pentingnya salam ni, maka sebab tu dia jadi wajib. Wajib tuan-tuan. Dia wajib ke sunat? Saya terlupa pula. Bagi? Oh, jawab wajib. Yang saya belajar lain pula. Menjawab tak payah tak apa. Betul tuan-tuan? Tak payah jawab tak apa. Tapi yang wajib bagi. Setuju tak tuan-tuan? Tak setuju ke tak? Oh, tuan-tuan tak setuju dengan saya dah, Masya Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan tak perasan ke masa kita solat, hak yang bagi salam tu sunat ke wajib? Kan wajib. Jawab salam tu kena ke? Imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada ke? Saya tak tahu tuan-tuan memang jawab. Orang sebelah pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan jawab ke? Tak. Tetapi maknanya, betul yang tadi betul juga, yang saya betul juga tuan-tuan. Tapi kita cerita yang wajib dulu, sebab wajib tu adalah satu benda yang mendidik kita. Maka sebab tu dalam solat kita wajib bagi tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bahawa Masya Allah bukan option,
Tali yang kita kata sunat tu optional. Nak bagi salam tu pulang kat saya. Dan Allah wajibkan sekarang, wahai orang beriman, gerakkan bibir kamu untuk bagi salam pada orang. Kita pun Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik, semua yang dikasih lain, apa ada di sebalik salam itu? Sebab kesedaran. Sebab tu malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan, Allah ampun semua orang, kata Allah dalam hadis Ibnu Majah. Daripada Abi Musa al-Asy'ari, Abdullah ibn Qais. Tetapi dua orang yang Allah tak nak ampun pada malam tadi. Yang pertama orang musyrik. Semua kita tahu, alhamdulillah. Yang kedua golongan musyahin. Apa musyahin? Orang yang kata ulama mali'ah, hatinya penuh dengan marah dan permusuhan dengan manusia. Dalam hati dia ni, tuan-tuan, marah, benci, tak puas hati, dan kemudian menganggap permusuhan dengan manusia. Rupanya penyakit tu ada dalam hati dia. Pada malam nisfu Sya'ban, doanya tak diterima oleh Allah. Bukan kocik, tuan-tuan. Sebab tu bila kita pergi balik masjid, nak didik kita supaya kita mula sayang semua orang. Sebab bila kita boleh bagi salam, ada ke tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi, kecuali Ahmad Abu. Ada Ahmad Abu yang kita rasa tak senang, kita bagi je. Sebab Nabi mengajar, tuan-tuan, umat Islam supaya, wahai umat Islam, kita boleh berbeza. Nak buat macam mana? Tetapi bukan berbeza itu menyebab kita membenci. Hari ni asal beza kita benci. Dah tak apa orang tak sama dengan kita, nak buat macam mana, tuan-tuan? Sebab pandangan, saya nak tanya muslimah. Nampak saya tak? Kalau tanya muslimah, muka Zurambi macam mana, tanya pula orang sini, orang ni kata, tak sama. Lain muka dia. Yang sini, lain muka. Memang belah sini lain, tuan-tuan. Tanya pula orang depan, lain. Pandang, duduk pun dah beza, tuan-tuan, apatah lagi benda lebih besar. Maka jadilah kita rasional. Tak jadilah masalah. Mengapa? Orang tak boleh nak faham, tak boleh sama dengan kita. Tak apa. Jangan sebab lesson untuk kita jadi mula benci orang. Sebab takut risikonya sangat besar kita jadi musyahin, tuan-tuan. Kita jadi musyahin. Musyahin ini bukan hanya malam nisfu Sya'ban, Ramadan dan malam Al-Qadar pun Allah tak nak dengar doa dia. Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian. Sebab saya takut kita take for granted. Alah, okey je, I okey dah. Kita tak muhasabah pun. Rupanya ada orang yang kita suka adawah, suka untuk bermusuhan. Jadi sebab tu alangkah indah kalau ini, tuan-tuan, semua yang dikasihkan Allah bagi. Ini yang kita kata intipati daripada Isra' Mi'raj yang kita bawa pada nisfu Sya'ban, pada bulan Sya'ban, yang kita bawa pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkat. Tuan-tuan tak percaya, saya suka bawa angka ni kan. Ni kalau ni 1 juta, ni berapa juta, tuan-tuan? Ini adalah ujian pandangan, visual. Ni, kalau ni 1 juta, sekarang ada berapa juta? Ha? Alhamdulillah, maknanya tuan-tuan tak payah cek mata kan doktor esok, tuan-tuan ya. Ada orang katanya, tiga pun. Tuan-tuan esok tolong cek, tuan-tuan, sebelum bulan puasa insya-Allah. Tapi sebab nampaknya semua lulus insya-Allah. Tapi kenapa saya angkat ni, tuan-tuan? Sebab ada orang dia kata, terpulang kat aku nak senyum tak senyum. Akhirnya, tuan-tuan, kasih sayang tak berlaku di masjid, tak berlaku di surau. Dan menyebabkan tak ada siapa pun nak menyumbang tentang perkara yang paling mudah, tuan-tuan, tentang kasih sayang. Salam tadi, tuan-tuan. Kita ajar diri kita untuk beri salam paling mesra pada semua orang. Tuan-tuan, berapa tadi? 5. Tuan-tuan, saya sedang angkat jumlah orang-orang Israel yang membantai orang-orang di Gaza. Jumlah mereka 5 juta orang. Gaza tu, tuan-tuan, dan seluruh umat Islam, jumlahnya berapa orang? 1.8 bilion. Orang Islam seluruh dunia, tuan-tuan, jumlah kita ialah 1.8 bilion orang. Bukan 5 juta. 5 juta ni, tuan-tuan, kalau kira baru 1 tangan. Tak 2 tangan lagi. Bukan 10 juta. Bukan 1 kaki. Bukan 2 kaki. 5 juta ni jumlah yang paling sikit. Tapi apa dia buat? Dia nak bunuh, dia bunuh. Dia nak sembelih, dia nak sembelih. Dia nak tembak, dia nak tembak. Dia nak bom, dia nak bom. Kenapa, tuan-tuan? Tolong jawab saya. Sebab 1.8. Apa yang tak ada? Kasih sayang tak ada. Dan kita rasa tak ada harga kalau kita tak bina kasih sayang.
Dan sebab tu Nabi berjuang, benalah kasih sayang, kita biar aja. Apa jadi akhirnya? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak rasa lagi, untuk makluman, siapa nak kira 1 bilion volunteer kat sini, saya nak kira 1 sampai 1 bilion. Mari ke depan tuan-tuan. Tuan-tuan agak bila habis? Agak je tuan-tuan. Ha? Berapa tahun? 43 tahun. Baru habis 1 bilion kiraan tuan-tuan. Tak percaya, mari datang depan tu. 43 lain tahun akan datang kita jumpa lagi tengok. Dah tua dah tu. 1 bilion. Alhamdulillah ya. Nak ceritanya Masya Allah ramainya orang Islam. Tetapi kenapa? Sebab satu benda paling berharga umat Islam dah lepaskan dia. Kita ada masjid, kita ada jamaah, kita ada surau, tapi tak ada kasih sayang. Dan akhirnya orang buat apa yang sesuka hati mereka. Dan ini baru generasi kita. Apa lagi pada masa akan datang. Sebab kita tak nak buat benda tersebut. Kita tak nak pun. Maka sebab itu semua yang dikasih lain, saya mengajak kita semua, marilah. Ya, marilah. Buat benda yang asas-asas dulu. Jadi orang yang ejen kepada rumah Allah. Mari kita buat benda ni. Orang datang, kita santuni. Kalau kita pergi masjid pula. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita dapat benda yang sama. Datang 100,000 jamaah. Tapi 100,000 yang tak pernah peduli orang sebelah. Dia tak pernah nak tegur tuan-tuan. Dia tak pernah nak tegur tuan-tuan. Dia tak pernah nak salam dan peluk kita dengan penuh kasih sayang. Kenapa itu berlaku? Sebab mereka datang daripada surau mereka, masjid mereka. Sebab surau masjid mereka dah memang terlatih. Orang yang datang tak peduli orang. Saya datang nak solat jamaah, maka kita datang tak pernah peduli orang lain. Sedangkan Nabi ajar satu benda yang sangat baik. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi, kata Nabi SAW dalam hadis yang sampai kepada kita daripada Abi Abdurrahman. Nabi ditanya semua yang dikasih sekalian. Seorang lelaki datang bertanya Nabi, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah. Hei Nabi, siapa manusia paling disayangi oleh Allah? Kata Nabi, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Siapa paling banyak boleh beri manfaat pada orang, itu orang yang paling Allah sayang. Kita datang sini tuan-tuan, paling tidak orang sebelah kita rasa Masya Allah, Tuan Haji dapat menyantuni saya rasa selesa, Masya Allah. Baik. Dan amal yang paling baik disayangi oleh Allah adalah kegembiraan yang kita masuk dalam hati orang beriman. Nabi sebut beberapa perkara. Dan kemudian Nabi menutup dengan kata Nabi SAW, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Kita nanti bulan Ramadan kita akan datang penuh untuk memenuhkan untuk iktikaf dalam rumah Allah. Tapi Nabi sebut apa dia? Aku ni, kata Nabi, kalau berjalan dengan seorang sahabat untuk tunaikan hajat dia, lebih aku sayang, kata Nabi, dari aku iktikaf dalam masjid Nabi selama 1 bulan. Punya Nabi nak beritahu bahawa santuni orang, tolong orang, mudahkan orang. Dan sebab itulah kita latih diri kita agar janganlah kita ini, mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang terutamanya akan boleh mendatangkan kesedihan, tak elok kepada orang lain. Kita latih insya-Allah ya, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Saya nak tutup tuan-tuan dengan, sebab dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bercerita tentang amal-amal dan akhir sekali Nabi bercerita tentang lidah. Tadi kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kita harap di bulan Ramadan nanti tuan-tuan, kita akan masuk, kita akan benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bulan itu yang harum kepada semua orang insya-Allah. Maka janganlah kita ya Allah, Engkau berikan anugerah nikmat lidah ini kepada, kemudian kita lukakan orang atau kita cederakan orang. Saya nak tutup dengan cepat tuan-tuan. Bila saya baca dalam kitab Imam Al-Ghazali tentang babul lisan, dan kita harap Masya Allah, sebab Nabi sebut di hujung hadis, Nabi kata, Nabi tarik lidah Nabi kata, kufa alaika hadha, kamu kena jaga ini, kata Nabi. Saya nak sebut pada diri saya tuan-tuan. Tuan-tuan nampak macam saya cakap pada tuan-tuan. Mak saya pesan, Zul, kamu sedang cakap pada diri kamu sendiri. Saya betul-betul cakap pada diri saya tuan-tuan, bukan pada tuan-tuan. Sebab saya yakin, saya tengok tuan-tuan seorang-seorang, Masya Allah, semua dah okey. Dan surau ni seorang dia tak okey tuan-tuan. Jadi bila saya cakap tuan-tuan untuk diri saya sendiri, lidah ni ya Allah, yang kita katakan senyuman, salam, mesra, ni kita buat tuan-tuan. Sebab apa yang mesti ada di sebuah surau, aku kena contribute, aku kena bagi, bangunkan kasih sayang. Saya nak tutup dengan kisah ni tuan-tuan. Ada suami isteri. Kisah ni biasa mungkin kita dengar. Suami isteri yang loving couple, sayang-sayang sangat. Ni zaman dulu tuan-tuan, zaman dulu bukan zaman sekarang. Maka
suami ni, saya rasa suami yang ada di sini pun sama je. Nak cerita je. Ada perasaan nak tolong sangat isteri. Kan? Kalau boleh kita nak ringankan beban isteri dalam melaksanakan urusan rumah tangga. Baik. Sebab itulah kita beli mesin basuh lah, ya. Zaman dulu tak ada mesin basuh kan tuan-tuan. Jadi orang dulu kalau nak ringan dia kena beli hamba. Ya. Kita sekarang kan mesin basuh, vacuum, dapur pun macam-macam, auto lah segala macam. Jadi suami ni dia plan sebab dia sayang sangat isteri dia. Dia cadang nak beli seorang pembantu, maka dia pun pergi ke pasar. Ni cerita zaman dulu tuan-tuan. Imam Ghazali tulis dalam kisah dia. Saya bawa dalam kisah ni kenapa? Sebab saya sayang surau yang begitu cantik. Tuan-tuan pakai perfume apa ya? Nak tanya je tuan-tuan nanti. Saya masuk ke, wow sedapnya bau dia. Pakai perfume apa? Allah, mulalah tu, masya-Allah. Allah bagi ni susahlah tuan-tuan. Saya nak juga kalau boleh kan. Baik. Dia pun pergi pasar. Masa tu jual hamba ya. Maka dia pun tengok. Maka dia tengok, dia berkenan ada seorang hamba perempuan ni macam eloklah tubuhnya semua sekali. Maka dia pun terus pilih jumpa dengan tuan kedai, tuan yang jual hamba. Dia kata apa cerita, sebab hamba ni kalau jual dia kena cerita keaiban dia. Macam juga kita beli barang lah. Ni masalah apa, kereta ni dia punya chassis ni memang rosak dari awal lagi ya. Baik contoh. Jadi beli. Dia kata okey, dia ni memang bagus. Cuma satu je masalah je. Apa dia? Mulut dia tak berapa elok. Oh, dia kata saya tak penting. Yang penting kojo. Yang penting performance tip top. Okey lah. Maka belilah. Balik. Masya Allah. Nak copek saja tuan-tuan. Balik. Bagi isteri. Macam surprise kan. Orang sekarang suka surprise kan. Jadi sukalah isteri dia. Masya Allah. Sayang. Bonais. Suami aku kat aku. Masya Allah. Bagi hamba. Baik. Tapi betul tuan-tuan. Pagi esok bangun sebelum subuh. Tengok. Licin kawasan rumah semua bersih tuan-tuan. Longkang bersih, semua bersih, Masya Allah. Bunga-bunga, baik. Happy lah mereka berdua. Memang seronok Alhamdulillah. Tak salah lah pilihan Alhamdulillah ya. Ringkas cerita lama-lama suami ini kena buat trip perjalanan lah. Perjalanan. Biasalah orang-orang Arab dulu dia musafir. Maka suami dia pun musafir. Dia pesanlah pada hamba ni jaga balik baik-baik puan ni dia kata. Baik dia kata ya. Baik. Katalah pergi 2 minggu tuan-tuan. 2 minggu ni tuan-tuan, suami isteri yang berkasih sayang, saya nak tanyalah mungkin ya. Kalau 2 minggu tak jumpa, kita rasa rindu kan? Bukan 2 minggu, saya pun rasa rindu dah tuan-tuan. Nak balik dah ni lah. Kalau boleh nak balik dah ni. Sebab saya pun dah jamak, saya cadang lepas ni tak ada masalah, saya balik dulu lah agaknya kan. Boleh kan? Boleh ke? Tanya dulu insya-Allah lepas ni. Baik. Isteri apatah lagi 2 minggu suami dia keluar, dia tunggu tengok hari bulan bila nak balik. Baik, Alhamdulillah nak ringkas ceritanya. Masa yang ditunggu datang. Esok suami balik. Maka esok sebab suami dah nak balik, malam tu hamba ni datang jumpa bercakap dengan isteri, dengan puan dia lah. Dia kata, puan, saya ni dah bekerja banyak dah tempat, dia kata. Tapi jujur saya nak bagi tahu, memang tuan dengan puan ni memang sangat penyayang. Saya nak pujilah puan, memang puan sangat penyayang. Tersipu-sipu lah dia kan. Orang puji dia. Tapi puan, orang lelaki ni kan boleh percaya kan? Kan boleh percaya kan? Hari ni dia sayang, tak esok berubah. Kalau puan nak, saya ada petua supaya hati suami dia tak berubah, dia tetap pada puan seorang, dia tak duduk pada orang lain. Dia ada petua dia, senang aja petua dia. Jangan catit muslimah, tolong. Saya cerita je ni, jangan catit. Catit perlahan nanti, masya-Allah. Ya Allah, dia pun masya-Allah tengah rindu kan, tengah rindu. Orang cakap tengah rindu, masya-Allah. Dia kata apa dia ya? Apa? Dia kata senang je sebenarnya. Suami dia punya hati dia letak pada janggut. Pada janggut. Ambil sikit cukup. Tapi simpan dalam kain, letak tempat tinggi. Selama mana
Benda tu ada. Selama itulah insya-Allah kasih sayang. Takkan berubah-ubah. Tengok muslimah, jangan catat. Ceritanya ni. Maka masya-Allah dia kata macam tu je dia kata, tapi ramai orang tak tahu. Jadi macam tu saya nak buatlah. Buat dia kata, terpulang. Tapi dia ada syarat. Dia kena ambil janggut masa tidur. Ketika dia tak sedar je tak jadi. Jadi macam mana caranya? Puan kena beli pisau paling tajam. Masa dia tidur, ambil sikit cukup. Bahagian bawah tu simpan. Tak payah banyak, sikit cukup. Bungkus-bungkus, dapat dah. Ya Allah, dia punya syukur tuan-tuan. Pagi esok, Maidin tak buka lagi tuan-tuan. Dia duduk kat depan tu. Ada ni tuan-tuan, ni contoh. Jangan tuan-tuan kata, oh zaman dulu Maidin ada dah, rupanya tak ada tuan-tuan. Maka esoknya Masya Allah dia tak sabar-sabar, dia pun cari. Dia tanya mana pisau paling tajam. Mana pisau paling tajam. Pisau paling tajam. Cari, oh ni tak berapa tajam. Cari paling tajam, paling mahal. Dia pun simpan. Hari ni kan suami balik. Maka suami pun balik. Belum sempat masuk ke kawasan perkampungan di gerbang. Dulu zaman dulu dia pakai gerbang. Kat luar dia biasa berkemah dulu tuan-tuan. Ada orang musafir dulu, dia orang tak terjah masuk. Biasanya dia bagi supaya isteri-isteri, kabilah-kabilah bersiap-siap dulu. Pada masa itulah si hamba ni keluar. Dia tarik tuan dia. Dia cakap nak buat slow talk sikit dengan tuan. Dia kata, kenapa kamu tak tunggu di rumah? Dah ada benda penting saya nak bagi tahu pada tuan. Apa dia? Saya cakap, Tuan tinggalkan rumah 2 minggu. Sepanjang itulah puan berlaku curang pada tuan. Sepanjang itulah puan dia berlaku curang dengan tuan. Saya tak sangka, dia kata. Saya tengok, kalau tuan tengok memang dengan tuan dia sangat baik. Tapi rupanya tak macam tu apa yang berlaku di belakang mata tuan. Suami ni Masya Allah rindu, tak sabar nak tunggu. Berhenti sekejap tu sebenarnya supaya orang rumah tu prepare. Tapi sekarang datang berita. Bila datang berita menghantui dia. Dia kata, tuan mungkin tak percaya saya, senang je. Tuan malam ni jangan tidur. Buat tidur. Sebab saya dengar malam tadi dia berbincang dengan dia punya yang dia curang tu. Malam ni dia nak bunuh tuan. Kalau saya salah, tuan bunuh saya. Dia dah mula rasa susah hati. Hati ni ya Allah, kona dia lain. Tapi kenapa macam ni pula? Baik nak ringkas je. Baliklah dia malam tu. Dia tengok isteri dia macam biasa dengan layan dia baik. Dalam hati ni ish. Pandai sungguh dia ni berpura-pura. Sampai waktu malam dia terus cakap kat isteri dia, kata abang penat sangatlah, cadang nak tidur. Isteri pun senyum lebar. Kan? Boleh dah buat ni petua yang dia bagi ni. Dia pun tidur. Dan ketika lampu malam mula dimalapkan dan suami dia pun tidur, dia benar-benar rasa betul ke tak, tolonglah jangan betul, tolonglah ini fitnah. Dia pun pejam mata, buat-buat berdengkur. Dan ketika isteri dia tengok suami dia dah benar-benar tidur, rupanya pisau tadi dia letak bawah bantal dia. Perlahan-lahan dia bangun tuan-tuan, dia ambil pisau tersebut. Perlahan-lahan dia pergi dekat suami dia. Sebab dia nak ambil janggut pada bahagian bawah dagu dia tu. Dan pada saat itulah suami bila tengok pergerakan dia dah mula makin berdebar. Dan kemudian ketika dia keluar sesuatu daripada bawah bantal, dia dah mula rasa betul-betul tak sedap hati dah. Dan ketika pisau tersebut berkilat di hadapan muka dia, dan saat itu dia rasa musnah, hancur sehancur-hancurnya. Apa dia buat? Dia bingkas bangun, dia rampas pisau tersebut, dia rantak bertalu-talu ke tubuh isterinya sampai berkata, ini celaka engkau. Dia kata, aku sayang engkau sepenuh hati, aku bagi segala-galanya. Tikaman tersebut bertubi-tubi sampai tembus dan berhamburan darah. Si isteri nak cakap, abang, saya sayang pada abang, saya tak sempat sebab tikaman itu lebih laju. Tilam yang menyaksikan kasih sayang mereka, bilik tersebut bertukar menjadi darah yang penuh pada ketika itu. Dan saat tersebut, suami tersebut menangis, menjerit sambil menangis. Isteri menjerit, mohon sebagai suami dengar apa yang dia nak buat sebenarnya. Dan pada masa itu, hamba ni kat mana? Sedang keluar, kejut semua rumah.
untuk pergi rumah lelaki tersebut, tangkap lelaki tersebut. Setelah subuh, hakim buat keputusan membunuh, dihukum bunuh, dia dipancung, hamba dikeluar dengan selesa pada waktu duhanya. Ingat tak apa kata tuan dia tadi? Yang jual tu mulut saja. Imam Ghazali tulis, sebab saya takut lidah saya ini tuan-tuan setajam wanita tadi. Akhirnya dua orang yang berbaik jadi bermusuh, jiran yang baik menjadi bersengketa. Kita jamaah yang patut berkasih sayang rasa tak senang antara seorang dengan seorang yang lain. Maka sebab itu salam yang kita bagi, Assalamualaikum. Ya Allah, aku bagi salam, wahai Allah. Maka jadilah aku bagi salam juga di luar solat, yang aku akan memberikan kesejahteraan. Tak ada siapa patut tercedera daripada nikmat lidah yang Allah berikan kepada saya. Semoga pertemuan ini sebab akhirnya tuan-tuan di Ramadan itulah dia benda dia. Untuk akhirnya, sebab tu bila bulan Syawal apa kita buat tuan-tuan? Tolong sebut satu je. Bulan Syawal apa paling menonjol kita buat? Ya? Maaf, memaaf. Kan itu tentang kemanusiaan. Sebab tu dia tak jadi pada Aidul Adha tuan-tuan. Sebab memang tarbiyah dia ke situ. Dan kita harap Allah nampakkan kepada kita tarbiyah tersebut. Semua yang dikasihi sekalian, ampun maaf daripada saya. Terima kasih di atas perhatian. Marilah kita doa pada Allah. Wahai Allah, jadikanlah majlis ini berkat ya Allah. Jadikanlah majlis ini penuh dengan kasih sayang daripada-Mu wahai Allah. Wahai Allah, tuliskanlah setiap yang menadah tangan pada saat ini nama kami telah tercatat di pintu syurga-Mu wahai Allah. Jangan ada seorang di kalangan kami wahai Allah kerana dosa kami yang banyak ini wahai Allah, maka kami tidak layak untuk masuk dalam syurga-Mu wahai Allah. Wahai Allah, kami merayu kepada-Mu dengan rayuan yang sepenuhnya ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dengan ikatan kasih sayang yang sebenar. Wahai Allah, jadikanlah akhlak diri Nabi itu ada pada diri kami wahai Allah. Jadikanlah apa yang ada dalam hati Nabi itu adalah hati kami wahai Allah. Jadikanlah setiap kami merendah diri wahai Allah, kerana Engkau menjanjikan hanya orang yang merendah diangkatkan darjat dan kedudukan. Wahai Allah, kami merayu pada-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap pahala yang kami lakukan ya Allah adalah hadiah buat ayah dan ibu kami wahai Allah. Jadikanlah ya Allah terutamanya seandainya mereka Engkau telah jemput pulang wahai Allah. Kerana setiap hari Engkau melihat pada wajah kami dan bertanya apa kebaikan yang kami buat pada hari ini untuk ayah kami dan ibu kami. Bagaimana mungkin kami dapat buat baik pada manusia lain andai kami sebenarnya tidak baik pada orang yang paling berjasa pada ibu bapa kami. Angkatlah derajat mereka ya Allah setinggi-tingginya ya Allah. Janganlah Engkau tuliskan nama kami dalam daftar anak yang derhaka wahai Allah, kerana pernah kami menggores hatinya ya Allah. Kami pernah mengangkat tinggi suara kami wahai Allah. Kerana sesungguhnya seandainya kekal kami sebagai anak derhaka, maka sebenarnya tidak ada pun sekali ruang untuk kami mendapat redha dan keampunan, kerana Engkau menjanjikan bahawa redha ibu bapa lah di sana adanya redha daripada-Mu wahai Allah. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Allah, berkatkan kami dalam bulan Syaban. Temukanlah kami dengan Ramadan ya Allah. Berkatkanlah kami dalam Syaban ini ya Allah. Temukanlah kami dengan Ramadan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.